Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama menyambung semula kuliah kita menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah daripada Al-Quran. Yang mana insya-Allah hari ini kita nak sambung balik perbincangan kita. Kita masih lagi dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu dalam Sahih Bukhari. Insya-Allah kita nak masuk kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis ke-112. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. Inilah hadis yang ke-112 yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab, di dalam Kitabul Ilm, di dalam bab menulis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain telah menceritakan kepada kami. Al-Fadl bin Dukain ini dia ada satu kisah yang menarik, yang mana kita tidak menafikan bahawasanya dia merupakan perawi yang hebat. Al-Imam Al-Bukhari tidak akan masukkan di dalam sahihnya hadis melainkan perawi itu mestilah dipastikan dia mengingati hadisnya dengan betul. Al-Imam Al-Bukhari kalau dia nak pilih mana-mana hadis untuk dimasukkan di dalam sahihnya, dia akan saring dengan teliti. Bahkan setelah dia saring pun, dia akan bersalat istikharah sebanyak 2 rakaat, berdoa kepada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Apabila jiwanya menjadi lapang, barulah dia masukkan hadis tersebut ke dalam sahihnya. Jadi, Imam Bukhari ini dia teliti. Dan di antara perawi yang dinilai sebagai teliti dalam menghafal hadis ataupun teliti dalam menjaga hafalan ataupun menjaga periwayatan yang dia riwayatkan adalah Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain.
Yang mana Al-Fadl bin Dukain ni ada satu ketika Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in pernah datang ke rumah dia untuk menguji, sebab dia dah berumur. Jadi dua-dua orang ulama hadis semisal Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in ni, dia nak tengoklah dia ni ataupun Fadl bin Dukain ni masih ingat lagi ataupun tidak. Maka kedua-dua mereka datang ke rumah Fadl bin Dukain. Sebelum daripada mereka bertemu dengan Fadl bin Dukain, mereka minta kepada khadam Yahya bin Ma'in minta kepada khadam Fadl bin Dukain untuk mengambil buku catatan hadis Fadl bin Dukain. Maka khadamnya itu mengambilnya, lalu Yahya bin Ma'in memasukkan beberapa hadis, beberapa lembaran kertas di dalam kitab Fadl bin Dukain yang bukan riwayat Fadl bin Dukain, untuk memastikan dia ingat ke tak hadis yang dia bacakan, yang dia riwayatkan. Kemudian Yahya bin Ma'in pun suruh anak murid Fadl bin Dukain ni pergi letak balik. Setelah itu mereka berjumpa dengan Fadl bin Dukain, lalu mereka minta kepada Fadl bin Dukain untuk membacakan kepada mereka hadis. Maka Fadl bin Dukain pun minta kepada anak muridnya ataupun khadamnya supaya mengambilkan catatan tadi. Lalu catatan tadi pun dibaca oleh Fadl sampai kepada lembaran yang dimasukkan oleh Yahya bin Ma'in tadi. Fadl bin Dukain ni pun dia tengok dua-dua orang ni, dia tahu yang tu bukan hadis dia. Dia kata ini bukan hadis yang saya riwayatkan. Dia ingat, maksudnya ingatan dia masih kuat. Maka dia tunjuk kepada Imam Ahmad, dia ni kira beradab lah, dia tak akan buat benda ni. Lalu dia tunjuk kepada Yahya bin Ma'in, dia kata ini mesti kerja engkau. Lalu dia terajangnya Yahya bin Ma'in sehingga Yahya bin Ma'in ni jatuh daripada tempat duduknya, dan Yahya bin Ma'in pun bangun dan mengatakan, moga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau kerana engkau masih lagi menghafal hadis ini dengan baik. Itu tuan-tuan cara para ulama nak memelihara sesebuah hadis. Maka sebab itu kita tak boleh terimalah kalau ada orang merendah-rendahkan ulama hadis dengan mengatakan ulama hadis yang siqah ni pun boleh jadi menipu. Boleh jadi menipu ni boleh jadi ni tak boleh jadi hujah. Bahkan kita mengatakan amat kurang kemungkinan untuk mereka menipu, sehingga kan kalau mereka menipu sekalipun, mereka akan dilabel oleh ulama-ulama yang lain sebagai orang yang pendusta. Jadi bila mereka telah dihukum siqah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama hadis, maka pada ketika itu tidak ada lagi sebarang keraguan terhadap kedudukan mereka. Baik. Fadl bin Dukain mengatakan, Syaiban telah menceritakan kepada kami daripada Yahya, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Sesungguhnya, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Khuza'ah. Khuza'ah ni siapa tuan-tuan? Khuza'ah ni merupakan satu kabilah yang masyhur. Tapi tiba-tiba dalam hadis ni bagi tahu Khuza'ah telah membunuh satu lelaki daripada kalangan Bani Lais. Yang bunuh ni seorang ke ramai? Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab dia Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan bukan semua orang yang bunuh, bukan semua kabilah tu bunuh. Hanya satu orang daripada kalangan mereka pergi membunuh satu orang daripada kalangan Bani Lais. Kenapa dia bunuh? Kerana disebut dalam hadis ni Ama Fathi Makkah, pada tahun pembukaan kota Mekah, biqatilin minhum qataluh, kerana ada satu orang daripada kalangan Bani Khuza'ah yang dibunuh oleh Bani Sulaim. Maksudnya dia bunuh tu dalam keadaan dia nak menuntut bela. Dia bunuh tu sebab ada puak dia pernah dibunuh sebelum ini pada zaman jahiliyah, telah dibunuh oleh Bani Sulaim. Bani Lais. Ya. Yang membunuh daripada kalangan Bani Lais itu tidak disebutkan namanya dalam mana-mana riwayat. Tetapi yang terbunuh di kalangan mereka, yang terbunuh di kalangan Bani Khuza'ah ni adalah, namanya adalah Ahmar, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian bila Nabi SAW mendapat tahu cerita tu, bila berita ni sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi pun farakiba rahilatah, maka Nabi SAW pun menunggang. Nabi ambil tunggangannya, Nabi ambil kenderaannya, Nabi tunggang, fakhatab. Kemudian Nabi SAW memberikan ucapan. Apa kata Nabi? Inna Allah habasa an Makkatal qatl awil fil, syakka Abu Abdullah.
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghalang daripada Mekah ini pembunuhan ataupun gajah. Gajah ni gajah mana ni? Bukan gajah duduk. Itu gajah kemplekat. Gajah ni ialah gajah yang dibawa oleh tentera Abraha. Nabi SAW bila dengar aja satu puak daripada Bani Khuza'ah pergi bunuh satu orang. Satu orang daripada kabilah Bani Khuza'ah telah pergi bunuh satu orang daripada Bani Sulaim, maka Nabi SAW tidak tinggal diam. Kenapa Nabi tak diam? Kerana Nabi SAW ni kita tahu baginda amanah dalam nak menyampaikan risalah. Baginda amanah dalam nak menyampaikan hukum hakam. Maka Nabi ni kalau benda tu salah, kalau benda tu tak kena, Nabi tidak akan diam. Nabi akan berikan panduan kepada umat. Maka sebab itu kalau Nabi diam ataupun Nabi tidak bantah ataupun Nabi tidak mengingkari, maka perbuatan itu dikira sebagai dibenarkan dalam agama. Sebab Nabi tak bantah. Kerana kalau Nabi tak bantah, pastinya benda tu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadis ni ada 3. Qaul, fi'il, taqrir. Perkataan, perbuatan dan juga ketidakadaan bantahan. Boleh ke bahasa saya? Betul ke tak? Tidak adanya bantahan daripada Nabi SAW terhadap sesuatu perkara yang berlaku di zaman dia dan dalam pengetahuan dia, itu dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi dalam masalah ni, benda ni salah. Maka sebab itu bila diberitahu pada Nabi SAW, Nabi bersungguh ambil tunggangannya, pergi ke tempat orang yang kabilah yang membunuh tu, lalu Nabi SAW pun berucap. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menghalang daripada Mekah ini supaya jangan ada pembunuhan. Ataupun kata Allah Ta'ala telah menahan gajah. Gajah mana? Gajah ini adalah gajah yang dibawa oleh Abraha. Yang mana Abraha, kita semua tahu, sebelum daripada Islam itu syariatnya diturunkan oleh Allah, pada tahun Nabi SAW dilahirkan. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa tahun itu dipanggil sebagai tahun gajah? Kerana Abraha datang membawa gajah untuk merobohkan Kaabah. Sebab apa? Sebab dikatakan apa? Dia cemburu kerana binaan yang dia buat tu orang tak datang untuk berziarah, sebaliknya orang kekal di Kaabah. Maka dia nak robohkan Kaabah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ababil, burung yang membawa batu yang mana menghancurkan tentera Abraha yang niat mereka untuk merobohkan Kaabah. Baik. Cuma mana satu yang betul ni, Nabi sebut qatal kafil. Dekat sini ada syak sikit. Syakka Abu Abdullah. Abu Abdullah telah berlaku syak. Ya, Abu Abdullah berlaku syak. Baik. Kemudian Nabi SAW pun kata, wasallata alaihim Rasulullah SAW wal mu'minin. Kemudian Allah telah menjadikan orang-orang yang berada di Mekah itu di bawah kuasa Rasulullah dan orang mukmin. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Ketahuilah, sesungguhnya Mekah ini tidak dihalalkan ke atas aku, ke atas orang sebelum aku, walam tahilla li ahadin ba'di, dan ia juga tidak menjadi halal bagi orang yang berada ataupun orang yang datang selepas aku. Maksud apa ni? Mekah kan tanah haram. Tanah haram ni ada hukum hakam yang khas. Tak boleh memburu, tak boleh bunuh binatang yang liar, tak boleh cabut pokok dia. Maka sebab itu Nabi SAW sebut, Mekah ni tak pernah pun jadi halal bagi orang yang sebelum aku. Kerana di zaman Nabi SAW, sebelum daripada zaman Nabi kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menjadikan Mekah ni tanah haram. Bermula daripada zaman tu sehingga pada zaman Nabi Muhammad SAW mengucapkan benda ni, Nabi SAW kata, Mekah kekal tanah haram. Dia tidak pernah menjadi halal bagi orang sebelumku. Walam tahilla li ahadin ba'di. Dan dia juga tidak menjadi halal bagi orang yang datang selepasku. Ala wa innaha halat li sa'atan min nahar. Ketahuilah, sesungguhnya ia menjadi halal bagiku
hanya pada satu ketika, pada waktu siang. Bila? Bila? Yang mana ketika mana Nabi SAW membuka kota Mekah. Pada waktu itu dibenarkan. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Sesiapa yang masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintunya maka dia selamat. Wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram daripada kalangan orang Mekah maka dia selamat. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Dan sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia juga dikira selamat. Kenapa? Kerana pada waktu itu waktu yang Allah Azza wa Jal memberi keizinan kepada Nabi SAW untuk membuka kota Mekah. Kenapa? Kerana pada waktu itu kebenaran itu khas untuk Nabi SAW untuk merampas semula kota Mekah yang telah dikotorkan keadaannya oleh orang-orang yang musyrikin, yang mana pada keliling Kaabah pada masa itu ada 360 berhala. 360 berhala diletakkan di keliling Kaabah dan di dalam Kaabah. Hanya semata-mata ajaran yang tidak ada asal usulnya ataupun ajaran yang tidak ada asal usulnya daripada wahyu, tetapi telah diletakkan. Sebab itu kita tak boleh kata kalau benda tu betul, dia kata kenapa ramai orang buat. Di zaman itu ramai orang bersetuju dengan berhala yang berada di Mekah, tetapi ia tidak menjadikan, ia tidak sesekali menjadikan patung-patung yang disembah, berhala-berhala yang disyirikkan itu benar di sisi Allah. Tidak. Maka Allah Azza wa Jal membenarkan Nabi SAW seketika pada waktu siang itu untuk menguasai kota Mekah. Kenapa? Kerana dikatakan ada satu perjanjian yang berlaku di antara Nabi SAW dengan orang Quraisy, yang tuan-tuan dan puan-puan pun biasa dengar, iaitu perjanjian Al-Hudaibiyah. Perjanjian Al-Hudaibiyah berlaku di antara Nabi dan juga orang musyrikin. Dan yang masuk di bawah perjanjian ni ada dua puak yang sentiasa bertelagah, yang sentiasa berperang, iaitu Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Kedua-dua ini saling bergaduh. Dan apabila berlaku perjanjian bersetuju untuk menghentikan peperangan seketika selama 10 tahun. Tidak boleh ada di kalangan orang-orang yang terlibat dengan perjanjian ini untuk mengasari ataupun mencederakan ataupun membunuh mana-mana orang yang terlibat dalam perjanjian. Maka Bani Bakar pun masuk dalam perjanjian, berada di bawah lindungan Quraisy. Manakala Bani Khuza'ah masuk di bawah perjanjian Nabi dan para sahabat dan dilindungi oleh mereka. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Bani Bakar ni oleh kerana permusuhan lama tak tahan punya pasal, maka dia pergi bunuh satu orang daripada Bani Khuza'ah. Maka pada ketika itulah Nabi dan para sahabat pergi ke Mekah untuk membuka kota Mekah semula. Dan akhirnya kota Mekah itu telah pun dikuasai oleh orang-orang Islam. Maka pada ketika itulah Nabi SAW menyebutkan kepada orang Mekah, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Mungkin ada di kalangan kita yang pelik, macam mana hijrah boleh tak ada pula ni? Sedangkan ada je orang-orang Islam di luar, ada je orang-orang Islam yang duduk dalam negara-negara minoriti Muslim, mereka tetap ditindas. Adakah mereka tak perlu lagi untuk berhijrah? Kita kata hijrah itu ada. Hijrah ada bagi mereka yang ditindas, tidak mampu untuk melawan, tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab agama, maka pada ketika itu hukum hijrah ada pada mereka. Tapi Nabi SAW menyebutkan perkataan la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, bukan untuk semua orang. Sebaliknya untuk orang Mekah yang pada ketika itu duduk di Mekah, dan Mekah telah pun menjadi negara Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, setelah Allah Azza wa Jal memberi keizinan kepada Nabi untuk menguasai kota Mekah, ala wa innaha sa'ati hadhihi haram. Maka ketahuilah, ya, ketahuilah pada waktu ini setelah kota Mekah itu dikuasai oleh Nabi SAW, dan ketika mana kota Mekah itu dikuasai oleh orang Islam, Nabi kata pada waktu ini dia menjadi haram semula. La yuqtala syaukuha, maka jangan dipatahkan ataupun jangan dibuang
syaukuha, duri-duri yang berada di sana. Maksudnya kalau duri pun tak boleh buang, pokok lain lagi lah tak boleh buang. Kemudian Nabi SAW kata, wala yu'dad syajaruha, jangan dihapuskan pokok-pokok yang berada di sana. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, wala tultaqatu saqitatuha illa limunshid, jangan dikutip barang-barang yang kita jumpa yang orang lain jatuhkan, melainkan hanya untuk orang yang nak pergi bagi tahu saya terjumpa barang. Siapa ada kehilangan barang, tolong jumpa saya. Ini insya-Allah kita akan bincang bila sampai bab dia nanti. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, sesiapa yang terbunuh maka dia akan berada salah satu daripada dua pemilihan. Imma ayyuqal, mungkin dia ni pembunuh dia tu akan dipaksa untuk membayar diat bagi pihak dia. Wa imma ayyuqat, mungkin juga ayyuqat ahlul qatil, mungkin juga orang yang membunuh itu akan diambil tindakan, iaitu dibalas bunuh. Ini hukuman bunuh dalam Islam lah. Okey? Kemudian bila Nabi SAW sebut begitu, maka ada seorang lelaki, faja'a rajulun min ahli Yaman, ada seorang lelaki daripada kalangan ahli Yaman. Dia kata, uktub li ya Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah tulis bagi saya. Pesanan-pesanan Nabi ni mungkin dia tak hafal, mungkin dia ada rasa macam takut terlupa, maka dia kata, ya Rasulullah tolong tulislah bagi pihak saya. Tolong tuliskan pesanan ni supaya saya boleh hafal, saya boleh ingat. Ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, para sahabat Nabi SAW bukan semuanya tidak menulis hadis. Saya sebut benda ni kerana sebahagian daripada golongan yang anti hadis, mereka cuba untuk buat satu ketetapan. Apa dia? Dia kata hadis ni tak boleh pakai. Sebab apa hadis tak boleh pakai? Sebab dia kata Nabi pun larang tulis hadis. Kita tak nafikan, memang ada hadis Nabi SAW melarang para sahabat untuk tulis hadis. Antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Nabi SAW sebut, la taktubu anni, faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhuh. Janganlah engkau menulis daripadaku. Sesiapa yang tulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia padam. Hadis ini sahih riwayat Muslim, tetapi hadis ini ada konteksnya. Hadis ini mempunyai konteks yang tersendiri. Sebab itu kalau nak faham konteks hadis, boleh baca, ambil manfaat daripada buku yang saya baru tulis, iaitu metodologi memahami hadis. Di sana saya ada bahas secara terperinci bagaimana kaedah nak faham sesebuah hadis, mesti melihat kepada konteks, mesti melihat kepada dimensi. Yang mana dimensi pada waktu tu, dimensi masa, keadaan, suasana pada waktu tu, di mana keadaan pada masa itu ramai daripada kalangan sahabat Nabi ni buta huruf. Dalam hadis Abu Daud meriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, nahnu ummatun ummiyah, la naqra wa la nahsib, atau kama qala. Nabi mengatakan kita ataupun kami adalah umat yang buta huruf. Tidak boleh mengira ataupun tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Maksudnya di zaman tu bukan semua, tapi kebanyakannya begitu. Bila para sahabat ni tak reti menulis, tak reti membaca, maka tak ada keperluanlah untuk menulis. Dah kalau tulis pun tak pandai, kalau tulis akan bercampur di antara Quran dan juga hadis, maka ia akan membahayakan. Kalam Allah dan kalam Rasul akan bercampur aduk. Sedangkan pada ketika itu, Quran masih lagi belum selesai penurunannya. Maka sebab itulah Nabi SAW menyebutkan, la taktubu anni, jangan tulis daripada aku. Dan juga yang kedua, suasana pada ketika itu, alat tulis sangat-sangat sukar untuk didapati. Ada yang menulis di atas pelepah tamar, yang tulis di atas tulang unta. Maka lebih baiklah alat-alat tulis itu ditulis ataupun digunakan untuk menulis Al-Quran. Maka sebab itu Nabi tak bagi. Tetapi ada tak riwayat yang membenarkan sahabat menulis? Ada, kita akan jumpa nanti. Ini juga salah satu bukti yang mana Nabi SAW tak marah pun kalau memang ada keperluan untuk menulis. Maka dia kata, uktub li ya Rasulullah, tulis untuk aku ya Rasulullah pesanan ini. Maka Nabi SAW kata, uktubu li abi fulan, tulis untuk Abu Fulan. Dalam riwayat lain disebut Abu Syah, kan? Yang ni disebut Abu Fulan, ya? Dia kata,
tulis untuk Abu Syah, tulis untuk Abu Fulan. Faqala rajulun min Quraisy, maka ada seorang lelaki daripada Quraisy kata, illa al-izkhir, ya Rasulullah, yang kau tak bagi potong pokok, tak boleh buat apa-apa kat pokok ni, berilah pengecualian untuk izkhir. Izkhir ni macam rumput yang ada di Mekah, yang mana pada ketika itu dia kata, ya Rasulullah, fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina, kerana kami tanam pokok ni, kami letakkan pokok ni di rumah kami dan juga di kuburan kami. Maksud dia orang guna benda ni untuk kegunaan mereka. Maka Nabi SAW kata, illal izkhir. Kalau begitu izkhir bolehlah. Maka hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak bagi tahu kat kita tentang kepentingan menulis ilmu. Dibenarkan untuk menulis ilmu dengan hadis ni. Kita tengok hadis yang ke-113. Imam Bukhari kata, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr qala akhbarani Wahab ibn Munabbih an akhihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wala aktub, atau kama qala. Yang bermaksud, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Ali bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami, guru dia lah, Ali bin Abdullah, yang mana dia kata, qala haddatsana Sufyan, dia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Amr, yakni Amr bin Dinar, Amru bin Dinar, dia telah menyampaikan kepada kami, dia berkata akhbarana Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih telah mengkhabarkan kepada saya daripada saudara lelakinya. Saudara lelakinya ni Hammam bin Munabbih. Yang mana Hammam bin Munabbih ni dia walaupun dia lebih tua daripada Wahab bin Munabbih, tetapi dia meninggal dunia lewatlah. Dia meninggal dunia lewat daripada Wahab bin Munabbih. Dia kata, Hammam kata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi SAW, ahad, tak ada seorang pun, aktsara hadisan anhu minni, yang lebih banyak mendengar hadis daripada Nabi berbanding aku. Abu Hurairah sebut benda ni. Dia kata dalam banyak-banyak sahabat Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lebih banyak riwayat hadis daripada Nabi berbanding aku. Tak ada. Aku yang paling banyak sekali. Aku yang paling banyak sekali. Illa ma kana min Abdullah bin Amr, kecuali kalau hadis yang ada pada Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktub wala aktub, kerana dia menulis, aku tak menulis. First nak bagi tahu, ada di kalangan sahabat yang menulis hadis. Itu benda yang clear. Benda yang sangat jelas. Bahkan dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr ni sendiri bagi tahu kat kita. Ni Abu Hurairah sendiri bagi tahu. Ni Abu Hurairah bagi tahu. Ada hadis daripada Abu Daud. Abdullah bin Amr sendiri cerita. Dia kata apa? Dia kata, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifzahu fanahatni Quraisy. Dulu aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak menghafalnya. Aku nak hafal. Fanahatni Quraisy, maka Quraisy menghalang aku. Wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa bashar yatakallamu fi ridha wal ghadab. Sedangkan Nabi itu adalah manusia yang bercakap dalam keadaan suka dan bercakap dalam keadaan marah. Fil ghadab, fil ridha wal ghadab. Kadang-kadang Nabi suka, Nabi sebut satu perkataan. Kadang-kadang Nabi marah, Nabi sebut satu perkataan. Takkan kau nak tulis semua? Quraisy kata. Maka dia kata, fa amsaktu anil kitabah. Lalu aku pun berhenti menulis. Dia kata, berhenti menulis ni bukan sebab apa? Sebab apa yang Quraisy bagi itu, alasan yang Quraisy bagi itu, jadikan Abdullah bin Amr ni keliru. Dia tak terima terus, tapi dia keliru. Maka bila dia keliru, dia bagi tahu kepada Nabi. Dia jumpa Nabi. Dia kata, fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun menyebut kepada Rasulullah SAW. Bila sebut, maka Nabi SAW pun sebut kat dia. Fa'auma biyadihi ila fih.
sambil Nabi meletakkan tangannya di mulutnya, Nabi kata, uktub, tulis, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yakhruju minhu illa haq, tulis, kerana demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut ini melainkan kebenaran. Kerana apa yang Nabi sampaikan dari sudut wahyu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Ini membuktikan kepada kita Abdullah bin Amr juga menulis. Bahkan Abdullah bin Amr ni, walaupun saya kata tadi kebanyakan sahabat ni dia orang kata apa, buta huruf, tetapi Abdullah bin Amr ni memang Nabi SAW berikan dia pengecualian. Kenapa? Dia boleh tulis, orang lain tak boleh? Nabi tak bagi? Ada sebahagian dia boleh? Kerana dia ni dan sahabat dan beberapa sahabat yang dapat keizinan ni, memang mereka ini boleh menulis dengan baik. Bahkan Abdullah bin Amr, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis, Nabi SAW menghantar dia untuk belajar bahasa Hebrew. Maksud dia ni, kita boleh kata educated jugalah. Cekap jugalah dalam menulis, cekap dalam berbahasa. Kenapa Nabi hantar dia untuk belajar bahasa Hebrew? Kerana Nabi SAW nak jadikan dia sebagai penterjemah. Di antara Nabi dan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi kan ada kat Madinah. Jadi Nabi tak percaya dengan terjemahan orang Yahudi, maka Nabi SAW hantar dia untuk belajar bahasa Hebrew. Jadi Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr, kedua-duanya mengakui bahawasanya ada di kalangan sahabat ni yang menulis hadis. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa orang yang anti hadis, dia bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni tak payah pakai lah. Pasal apa tak payah pakai? Dia kata sebab hadis ni Nabi sendiri tak boleh tulis. Kita kata tak betul itu. Nabi tak bagi tulis pada satu bahagian, Nabi benarkan pada orang yang lain. Jadi, nak kata Nabi tak bagi secara mutlak, tak boleh lah. Macam kita ada anak. Anak kita ada yang umur 15 tahun, ada yang umur 10 tahun, ada yang umur 3 tahun. Anak yang umur 10 tahun, dia kata, bah, bak kunci motor nak pinjam. Umur 15 tahun. Kita bagi tak? Boleh jadi kita bagi. Ataupun kalau umur dia 16 tahun ataupun 18 tahun dah ada lesen. Dia kata, bah nak pinjam motor? Nah, ambil kunci, kita kata. Silakan pergi. Bawa hati-hati. Tapi anak umur 3 tahun, dia kata nak naik motor juga, tapi umur 3 tahun. Ataupun umur 5 tahun, nak naik motor juga, kita tak bagi. Adakah bermakna, bila ayah tak bagi anak umur 5 tahun bawa motor dia, adakah bermakna bawa motor itu haram pada semua anak-anak? Tak. Haram ataupun larangan, bukanlah haram. Larangan itu hanya untuk orang yang tak sesuai. Budak umur 3 tahun, budak umur 5 tahun, budak umur 7 tahun. Tak sesuai untuk bawa motor sendiri. Tapi kalau dah umur 16 tahun, umur 18 tahun dah ada lesen sendiri, maka ia dibenarkan. Sama macam para sahabat. Ada yang tidak cukup kelengkapan menulis. Ada yang buta huruf. Kalau tulis akan bercampur dengan Quran. Maka larangan Nabi SAW untuk menulis ni kena pada dia orang. Kalau ada yang pandai menulis, Nabi SAW berikan keizinan yang khas untuk mereka. Bahkan ini merupakan satu keizinan yang special lah. Kerana pada zaman tu, buta huruf yang berleluasa, yang pandai baca tu yang jadi rare. Kan? Yang pandai baca, yang boleh membaca itulah yang jadi satu keistimewaan. Maka Nabi SAW benarkan penulisan hadis ni untuk mereka. Bahkan Abu Hurairah sendiri mengakui. Dia kata dalam banyak-banyak sahabat Nabi SAW, tak ada orang pun yang paling banyak riwayat hadis daripada Nabi berbanding aku. Kecuali Abdullah bin Amr. Kerana dia menulis, aku tak menulis. Yang kedua, Abu Hurairah mengakui, di antara cara untuk preserve sesuatu ilmu, selain daripada hafalan, ialah dengan cara penulisan. Tulis di antara salah satu cara untuk preserve. Tapi bukan tulis semata-lah, kena tahu siapa yang tulis. Sebab kadang-kadang, ada juga orang petikai ilmu hadis ni, dia kata, ilmu hadis ditulis lambat. Tak ada, kita kata mana ada ilmu hadis ditulis lambat. Dalam riwayat ni, clear kata ilmu hadis ini ditulis awal. Sejak zaman Nabi SAW, Nabi dah suruh tulis dah. Cuma Islam ni dia bukan obses pasal tulis tak tulis. Dia obses kepada amanah dalam menyampaikan ilmu. Jujur dalam menyampaikan maklumat. Sebab itu dia letakkan syarat, orang yang agamanya okey, ataupun hafalan kalau dia menghafal okey, ataupun tulisan dia tu dijaga dengan elok dan dia tak lalai ataupun cuai. Maka sebab itulah ulama hadis meletakkan syarat yang ketat untuk memastikan perkara yang dinukil itu dinukil dengan jujur dan tepat. Okey. Timbul satu persoalan. Tuan-tuan, bila Abu Hurairah kata
Tidak ada siapa pun yang paling banyak hadis daripada Nabi berbanding aku. Aku seorang paling ramai sekali kecuali Abdullah bin Amr. Zahirnya, nampak macam hadis Abdullah bin Amr tu lebih banyak daripada Abu Hurairah punya hadis. Tapi kalau kita tengok dalam kitab hadis, hadis Abu Hurairah ni yang paling banyak sekali. Persoalannya, kenapa hadis Abu Hurairah paling banyak? Sedangkan Abdullah bin Amr lebih awal bersama dengan Nabi SAW. Jawapannya adalah, yang pertama kerana Abu Hurairah ni walaupun dia lewat datang ke Madinah, iaitu pada selepas daripada peperangan Khaybar, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah, 3 tahun lebih sikit dia bersama dengan Nabi. Tetapi dia menjadikan peluang dia duduk dengan Nabi ni peluang yang sangat-sangat dipenuhi dengan bermulazamah ataupun melazimi Nabi SAW sungguh-sungguh. Di mana Nabi pergi dia akan ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada doa daripada Nabi SAW. Nabi doa khas untuk dia supaya dia tak lupa hadis-hadis yang dia dengar daripada Nabi SAW. Itu yang kedua. Okey? Cuma bila Abu Hurairah kata tidak ada yang lebih banyak dari hadis daripada aku melainkan Abdullah bin Amr, kerana dia menulis dan aku tidak menulis, para ulama dia pelik sikitlah. Sebab kalau kita tengok dalam kitab hadis, Abu Hurairah banyak hadis. Kenapa Abu Hurairah kata Abdullah bin Amr yang banyak hadis? Maka ada 3 cara untuk jawab. Jawapan yang pertama ialah, yang dimaksudkan kecuali itu bukan kecuali keseluruhan hadis. Tetapi yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah dengan kecuali itu, kecuali hadis yang dia tulis dan kecuali hadis yang aku tulis. Maksud kalau nak di-compare hadis yang hadis yang Abdullah bin Amr tulis dengan hadis yang Abu Hurairah tulis, hadis Abdullah bin Amr lebih banyak. Bukan keseluruhan, hanya yang ditulis. Itu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, berkemungkinan hadis Abdullah bin Amr lebih banyak daripada hadis Abu Hurairah. Memang lebih banyak. Ada yang kata gitu. Memang betul. Sebab Abdullah bin Amr lama lagi dengan Nabi SAW berbanding Abu Hurairah. Tapi kenapa hadis Abu Hurairah banyak? Hadis Abu Hurairah banyak sebab dia tak terlibat dengan isu-isu politik di zaman dia. Dia pernah dilantik jadi gubernur sekejap oleh Umar. Lepas tu Umar pecat dia, Umar audit, buat forensik audit kat dia. Lepas tu Umar nak lantik dia semula, dia tak mau dah. Sebab apa dia tak mau? Sebab dia dah suka dengan kerja-kerja ilmu. Dia dah suka dengan kerja-kerja akademik pada zaman tu. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita kritik orang politik ni, adalah penyokong yang dia pun dulu kritik orang politik boleh tahan juga. Tapi bila kita kritik pimpinan dia, dia kata, hang tak payah sembang banyak lah Rora, hang masuk politik lah. Masa dia kritik kita, kita tak suruh pula jadi ahli akademik macam kita kan. Kadang masa dia kritik, parti-parti dia tak suka, umpamanya. Tak suruh pula kita tak suruh pula dia masuk parti tu. Baru dia boleh kritik. Ulama-ulama zaman dulu mengkritik pemerintah, menegur pemerintah. Tapi mereka tak ada pun masuk politik. Kerana teguran, nasihat ni tak perlu pun untuk kita masuk. Atau nak tegur orang kafir, kena jadi kafir dulu. Siapa yang ajar macam tu? Nak tegur Syiah, kena jadi Syiah dulu. Ini alasan yang dangkal. Ya, ulama zaman dulu mereka tak semua masuk politik pun. Tapi mereka memberikan teguran dalam bab politik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selepas daripada dia diaudit oleh Umar radhiyallahu anhu, tapi dia lepas audit tu. Dia tak ada curang lah dalam pemerintahan, tapi Umar ni dia strict, dia tak nak pegawai dia, bukan kata apa, dia berhati-hati, dia tak nak pegawai dia dilihat sebagai bermewah-mewah. Maka Abu Hurairah pun tak terima dah lantikan selepas daripada itu, sehinggalah beliau lebih nampak orang kata apa, kita kata keseronokan dia, ataupun kita kata kepuasan dia pada mengajar. Sehingga kan kata Al-Imam Al-Bukhari, tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah ni seramai 800 orang. Berbeza dengan Abdullah bin Amr, yang mana Abdullah bin Amr ini dia kita panggil apa? Terlibat dengan politik satu hal, sehingga kan Ibn Hajar kata, ya, Abdullah bin Amr dia ni lepas daripada pembukaan kota-kota, dia duduk di Mesir dan duduk di Taif. Dia duduk di Mesir dan duduk di Taif. Tempat yang dia duduk ni orang tak ramai pergi.
Jadi bila tak ramailah anak murid. Bukan bermakna hadis dia sikit, tapi perawi daripada dia tak ramai. Maka sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tak ambil riwayat banyak daripada Abdullah bin Amr walaupun hadisnya banyak. Ada juga yang kata Abdullah bin Amr ni dia kadang-kadang dia ambil riwayat daripada ahli kitab. Dia tak kata itu daripada Nabi SAW. Dia tak kata itu daripada Nabi. Dia riwayat tu sebagai riwayat ahli kitab. Yang mana hadis dia bagi tahu hadis. Dia jujur. Tapi anak murid bila dengar Israiliyat ni, dia macam mungkin takut nak ambil, takut terlupa, takut tercampur aduk. Maka sebab itu, kata Ibn Hajar, ini juga berkemungkinan menyebabkan ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh daripada kalangan tabi'i tidak berani untuk mengambil riwayat daripada Abdullah bin Amr. Maka Abdullah bin Amr pun tidaklah sebanyak hadisnya berbanding Abu Hurairah. So, the point is, apa yang Imam Bukhari nak jelaskan kepada kita dalam dua hadis ni, dia nak bagi tahu pada kita, yang pertama, penulisan hadis telah pun berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan padanya, no doubt on that. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan hadis merupakan salah satu cara untuk memelihara hadis. Bayangkan kalau hari ini hadis masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut, maka ia akan menjadikan banyak hadis-hadis yang sahih itu akan menjadi dhaif sebab kita pakat dhaif belaka. Mujurlah Imam Bukhari tulis, Imam Muslim tulis, maka mereka abadikan sanad-sanad di dalam kitab mereka, dan hari ini kita tak payah hafal pun, kita buka kitab mereka, kita boleh baca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So preserve ilmu daripada penulisan dan juga hafalan. Tapi hari ini mungkin di kalangan kita susah nak menghafal. Banyak lagi memori otak kita gunakan untuk benda lain, maka dibenarkan untuk menulis. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin ada yang tulis nota. Hadir majlis ilmu, buat nota. Bukan kata hadir majlis ilmu je, kadang-kadang resepi pun tulis. Kan? Nota-nota nak ceramah pun saya biasa buat. Nota-nota nak ceramah pun saya tulis supaya saya boleh ingat. Kerana tulisan merupakan salah satu cara untuk kita memelihara ilmu yang kita dapat selain daripada menghafal. Tapi kalau hafal, baguslah. Sebahagian daripada tabi'in, mereka tak apa suka tulis ni. Antaranya Al-Imam Az-Zuhri. Dia tak apa suka anak murid dia tulis. Sebab apa? Sebab dia kata kalau hampa tulis, hampa tak hafal. Kan, kalau tulis ni tak hafal, dia akan bergantung dengan tulisan. Bila nak guna baru pakai. Sama macam kita lah. Tapi itu bukanlah satu larangan dalam agama. Kerana kalau tak tulis pun bahaya juga. Hafal kena hafal, tapi kalau tak tulis langsung tak ingat. Lebih baik tulis dan kita ingat bila kita baca berbanding tak tulis langsung. Jadi keadaan sudah berubah, suasana sudah berubah, maka penulisan hadis itu menjadi banyak. Kitab-kitab hadis jadi banyak, kitab ilmu hadis pun ditulis. Kenapa menulis? Kerana yang pertama, nakkan ia kekal supaya dia tak hilang, dan yang kedua, kita nakkan supaya orang lain juga mendapat manfaat daripada apa yang kita tulis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada tengah hari ini. InsyaAllah, saya ambil masa lama sikit sebab kata apa, kita mula lewat sikit tadi. Jadi sebab itu patutnya kita berhenti 1.45 atau 1.50. Tapi ini dah dekat pukul 2 dah. Seminit lagi nak pukul 2. Jadi saya minta maaf ambil masa lama sikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat. Terima kasih kepada Bakit, Helwa Bakit, Badan Kebajikan Islam Telekom yang menganjurkan kuliah kita pada tengah hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya bersiaran hari ini di One Center. Terima kasih kepada Zamri, Sobri yang banyak membantu untuk kuliah saya selama ini. Moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran pada kita semua dengan sebaik-baik ganjaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.